Esok lah kita tengok sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambung bacaan kita muka surat 256. Orang-orang yang terakhir masuk ke syurga dan yang terakhir keluar dari neraka. Orang-orang yang beriman yang melakukan dosa di dunia ini, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka dan diseksa di dalam neraka itu mengikut kadar dosa yang dilakukannya, mereka akan dikeluarkan dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan." Orang yang terakhir masuk syurga adalah seorang lelaki. Orang terakhir masuk syurga adalah seorang lelaki. Ni hadis bulan lepas kita sebut kan. Hak Nabi Musa tanya, nikmat paling rendah bagi ahli syurga hak masuk lewat. Sa'ala Musa Rabbah, Nabi Musa tanya Tuhan. Lalu Allah kata kepada seorang lelaki, ni lelaki ni, orang yang terakhir masuk syurga adalah seorang lelaki. Allah kata dekat dia, udkhulil jannata, kamu masuk syurga. Lalu dia kata pada Allah, saya masuk syurga? Dia orang last, saya masuk syurga? Bagaimana? Orang lain semua dah ambil bahagian masing-masing, apalagi buat saya yang ada, yang tinggal. Allah kata masuk kamu dalam syurga. Lalu Allah kata, nak tak aku beri kepada kamu nikmat semisal raja di dunia? Orang last ni,
Nak tak nikmat semisal raja di dunia. Dia kata raditu rabbi, oh suka sangatlah saya wahai Tuhan. Lakadzalik, ana hamil untuk kamu. Wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Dan seumpamanya macam tu. Ambil lagi seumpamanya macam tu juga. Ambil lagi seumpamanya macam tu juga. Ambil lagi seumpamanya macam tu juga nikmat. 4 kali ganda. Puas hati, suka ke? Raditu rabbi, suka sangatlah. Nah, ambil lagi 10 kali ganda untukmu. Itulah nikmat syurga bagi orang yang terakhir masuk syurga. Dia adalah seorang lelaki. Baik, hadis ni, orang yang terakhir masuk syurga adalah seorang lelaki. Ia kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang merangkak, bahkan kadang-kadang masih dijilat api juga, kadang-kadang masih dijilat-jilat juga oleh api. Oh, seksa. Setelah ia dapat melalui tempat api itu, ia pun menoleh ke belakang dan berkata, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan diriku daripadamu, wahai api. Sesungguhnya aku telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala suatu pemberian yang belum pernah diberikan olehnya kepada seorang pun, sama ada dari golongan orang-orang yang dahulu, awalin, ataupun orang-orang yang terkemudian, akhirin. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebatang pohon. Lalu ia berkata, Wahai Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pohon ini, supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan dapat pula minum airnya. Dia semakin menghampiri syurga. Dia nak masuk syurga ni. Allah berfirman, Wahai anak Adam, barangkali kalau sudah kuberikan kepadamu permintaanmu itu, apakah kiranya engkau tidak meminta lagi yang lain? Orang itu menjawab, Ya Tuhanku, aku tak akan meminta yang lain lagi dah. Lalu orang itu disuruh berjanji tidak akan meminta yang lain lagi. Dan setelah itu Tuhan lalu menerima permohonannya. Kerana dilihatnya orang itu tidak sabar lagi untuk mendapatkan keinginannya itu, maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu, dan ia pun bernaung di bawahnya serta minum airnya. Kemudian diperlihat pula kepadanya sebatang pohon yang lain, yang lebih bagus dari pohon hak pertama tadi. Dan orang itu berkata, Wahai Tuhan, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pohon ni, supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan minum airnya. Aku tak akan minta lain dah lepas ni kepadamu. Allah berfirman, Wahai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji tak akan minta yang lain kepadaku? Barangkali kalau sudah kuberikan permintaanmu yang ini, engkau akan minta lagi yang lain pula. Orang itu berjanji sekali lagi, aku tak akan minta yang lain. Lalu Tuhan menerima permohonannya itu. Kerana dilihatnya orang itu tidak sabar lagi untuk mendapatkan keinginannya itu, maka Allah mendekatkan kepada pohon itu, dan ia pun bernaung di bawahnya serta minum airnya. Lagi. Kemudian diperlihat pula kepada orang tadi sebatang pohon yang terletak dekat pintu gerbang syurga,
yang keadaannya lebih bagus daripada kedua pohon yang sebelumnya tu. Orang itu berkata pula, wahai Tuhan, sudilah kiranya engkau dekatkan aku ke pohon ni supaya aku boleh bernaung di bawahnya, lepas tu aku boleh minum airnya. Aku tidak akan minta lagi dah lepas ni, wahai Tuhan. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji kepadaku tidak akan minta lain? Orang tadi menjawab, ya betul wahai Tuhan, sekarang aku tidak akan minta yang lain lagi. Oleh itu Allah menerima permohonannya kerana dilihatnya orang itu sudah tidak sabar lagi untuk mendapat keinginan. Lalu didekatkan orang tadi kepada pohon itu. Apabila orang itu sudah didekatkan kepada pohon yang terletak di dekat pintu syurga itu, terdengarlah olehnya suara riuh dari ahli syurga. Makin dekat. Tadi kat gerbang, minta lagi, nampak pokok besar. Wahai Tuhan, boleh tak dekat pergi lagi? Kan janji dah tadi, kira cukup tadi dah. Boleh tak? Okey, bolehlah, kata Allah Ta'ala. Lalu akhirnya dia dengar suara riuh rendah dari ahli syurga. Dekat dah tu, nak masuk dah tu. Kemudian ia pun berkata lagi, wahai Tuhan, masukkanlah aku ke dalam syurga tu. Allah berfirman, wahai anak Adam, apakah yang boleh memuaskan hatimu yang akan aku kurniakan kepadamu sehingga engkau tak minta-minta lagi? Apakah engkau sudah berpuas hati jika aku beri kepada engkau kenikmatan sebesar kadar dunia dan sebuah lagi yang seperti itu? Orang itu berkata, ya Tuhan, apakah engkau memperolok-olokkan aku padahal engkau adalah Tuhan yang seru sekalian alam? Dia kata, Tuhan, kau buat lawak dengan saya ke ni? Nak bagi nikmat sebesar dunia, buat lawak ke ni, wahai Tuhan? Ibnu Mas'ud yang meriwayat hadis ini ketawa dia, lalu berkata, mengapa kamu tidak menanyakan kepadaku kenapa aku ketawa? Dia ketawa sambil cerita ni dia tergelak. Lepas tu Ibnu Mas'ud tanya sahabat-sahabat depan dia tu, kenapa mu tak tanya kenapa aku ketawa? Maka mereka pun bertanya, kenapa engkau ketawa? Ibnu Mas'ud menjawab, begitulah Rasulullah ketawa juga ketika menceritakan hal ni. Lalu baginda ditanya, kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Baginda jawab, aku ketawa kerana ketawanya Tuhan seru sekalian alam ketika orang yang meminta supaya ia dimasukkan ke dalam syurga itu berkata, apakah engkau memperolok-olokkan aku? Main-main ke ni, wahai Tuhan? Nabi tergelak kat situ. Sebab apa? Allah pun tergelak juga pada orang ni. Engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Lalu Allah berfirman, aku tidak memperolok-olokkan engkau, aku tak buat lawak, tapi memang aku adalah maha kuasa atas segala yang engkau kehendaki. Maksudlah pemurah, pengasih, penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia layan macam baby. Minta. Dah cukup, sekejap lagi jangan minta lagi, cukup gula-gula ni. Pergi depan nampak lagi gula-gula lagi sedap, minta lagi. Tadi dah cakap dah jangan minta lagi. Dah lepas ni saya tak minta dah, wahai. Pergi lagi minta lagi. Nak tunjuk sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Boleh masuk syurga. Ya Allah. Allahumma arhamna ya Rabb. Percakapan ahli syurga dengan ahli neraka. Buat juga esok kita bersembang juga akhirnya. Ahli syurga, ahli neraka sempat nak sembang. Setelah orang-orang yang beriman dan beramal soleh menetap di dalam syurga dan orang-orang yang kafir dan munafik dimasukkan ke dalam neraka, terjadilah suatu percakapan di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Kedua-dua golongan ini masing-masing menceritakan
amalan-amalan yang telah dilakukan oleh mereka di dunia dahulu dan balasan yang diterimanya. Kita duk sembang sama-sama kita. Boleh masuk syurga ya? Aku tengok mu teruk dulu. Atas rahmat Allah lah berlaku ni. Aku dulu senyap-senyap aku infak juga. Nabi tak kata tu saya yang buat dialog tu. Nak katanya bersembang. Lepas tu dia cerita perkara yang dia buat, amalan-amalan. Percakapan di antara ahli syurga dan ahli neraka itu telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang wajib bagi setiap orang yang beriman mempercayainya. Surah Al-A'raf ayat 44, ayat 45. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Dan apabila ahli-ahli syurga itu berada di tempat masing-masing, berserulah mereka kepada ahli neraka dengan berkata, sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, semuanya betul belaka. Siapa buat baik dia dapat syurga, siapa infak dia dapat syurga, siapa semayang awal dapat syurga. Betul sungguh, dapat sungguh ni, betul. Maka adakah kamu, nak tanya mu lah pula, maka adakah kamu telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul? Mereka menjawab, benar, ada, betul. Kemudian berserulah penyeru malaikat di antara mereka. Kedua-dua puak itu menyatakan bahawa laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang yang zalim, iaitu mereka yang menghalang dirinya sendiri dan juga orang lain daripada menurut jalan Allah, dan mencari helah menjadikan jalan itu bengkok terpesong, sedang mereka pula tidak percaya akan hari akhirat. Esok masuk jannatul ma'wa. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Tak sama orang fasik dengan orang beriman dengan orang fasik, tak sama. Esok orang beriman masuk syurga ma'wa, jannatul ma'wa. Jannah tu gardens, ma'wa tu tempat berlindung. Maka makna dia syurga itu adalah tempat berlindung bagi mukmin dari perkara yang dia tak suka, iaitu neraka. Jannatul ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balas atas apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan atas dunia dulu. Asal perkataan nuzula tu orang Arab sebut dengan makna funduk, tempat persinggahan di saat emergency. Itu dia panggil funduk. Funduk sama makna nuzul, nuzula. Funduk dalam bahasa Melayu hotel. Hotel funduk, bukan pondok pasir tumbuh. Kita orang Melayu kalau tanya anak-anak belajar mana, pondok, tuan-tuan bayang apa? Pondok lagu mana? Mandi kat kolah. Lepas tu anak tangga hak 3 jadi 2 patah. Atap bocor. Waktu zaman 80-an 90-an kan, pondok. Belajar mana pondok?
Pagi-pagi sarapan kuih 2-3 biji ya. Tengah hari beli sup kaki ayam, ada 3 batang kaki ayam. Nak beli lebih duit tak ada. Lagu itulah duk pondok. Beras bawa dari rumah. Fauzi kau bawa ni satu pack. Biar tahan lah sebulan, jangan makan banyak sangat nasi. Tak boleh makan mewah tu kan. Sup kaki ayam. Sedih tu. Lah ni tengok kaki ayam muak tak lalu. Sebab dulu duk makan kaki ayam. Orang kata kalau jen lama tak boleh telan. Dulu makan kaki ayam. Itulah pondok. Baik, cuba tanya orang Arab. Pondok tinggal kat pondok mana kat Mekah ni? Oh, pondok Hilton. Dia jawab gitu. Tu Safwa kat Jam. Safwa Swiss. Itu pondok Nuzula. Hebat kan? Itu untuk orang beriman dan beramal soleh di syurga esok. Bukan atas dunia tu, di syurga esok. Mewah dianya, kita boleh bayang lagu tu lah. Nuzula. Wa ammal ladzina fasaqu, ada orang fasik, fa ma'wahumun nar, tempat mereka neraka. Fasik tu makna orang yang keluar dari taat Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman juga dalam surah Al-A'raf ayat 50, 51, muka surat 261 ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Dan ahli neraka menyeru ahli syurga dengan berkata, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau daripada rezeki makanan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu tu. Tengok minta nak air. Wa nada ashabun nar, memanggillah ahli neraka. Panggil siapa? Ashabal jannah, ahli syurga. An afidu alaina minal ma, limpahkanlah, tumpahkanlah kat kita ni air sikit, ataupun apa-apa buah lah Allah beri rezeki padamu tu. Allah rasa nak minum sangat ni. Apa orang mukmin kata? Innallaha harramahuma 'alal kafirin, sesungguhnya Allah haramkan kedua-duanya, air dengan buah-buah tu, tak boleh, atas orang-orang kafir, iaitu orang-orang yang menjadikan perkara-perkara agama mereka sebagai hiburan. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, mereka dulu atas dunia dengan agama dia buat main-main. Lahwan wa la'iba, warrathumul hayatud dunya, mereka menjadikan perkara-perkara agama sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan. Lagu mana jadikan isu agama sebagai hiburan? Lagu mana tuan-tuan? Saya pernah tengok lawak mega ke apa, perempuan tu pakai tudung labu atas pentas, adalah partner dia kan untuk buat lawak tu. Waktu tu jadi juri Awi. Apa yang dia persenda saya tak tahulah, saya tak dengar lah sebab video tu pendek. Tapi Awi tegur, anda tak sepatutnya menjadikan agama sebagai bahan lawak di sini. Berbuat demikian anda telah menyakitkan hati saya kerana menghina agama saya. Awi kata lagi tu. Ada orang meraih demi nak meraih markah tinggi lawak, dia persendakan agama dia buat hiburan. Itu makna dia ya. Esok kena penampar.
orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, segala kemewahan dan kelazatannya. Oleh itu, pada hari ini, iaitu hari kiamat, kami lupakan, maksudnya kami tak hiraukan mereka sebagaimana mereka dulu buat tak hirau kepada hari pertemuan ni. Dulu sebut dah ada hari pertemuan dengan Tuhan, dia buat pekak pada orang tak erti. Mana ada pertemuan, matilah. Hari ni, hari akhirat, Allah pula buat tak hirau dengan dia. Rupa-rupanya ada hari berjumpa dengan Allah. Ada. Waktu tu Allah tak hirau dah lah dekat dia. Masuk neraka ikut mu lah. Allah biarkan dia masuk dalam neraka. Allah tak hiraukan dia lagi. Sebab atas dunia dia buat tak hirau dengan apa yang Nabi cakap bahawa esok ada hari pertemuan. Percakapan di antara ahli syurga dengan ahli neraka memberi pengertian yang jelas bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah menjadi ahli syurga dan orang-orang kafir pula menjadi ahli neraka. Firman Allah Ta'ala, Innallaha yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh masuk ke dalam syurga, mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Di bawahnya tu maksudnya di bawah istana-istana syurga kita duduk tu lah, mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Ada orang lukis, buat imajinasi, dia lukis zaman TikTok ni sekarang. Bila baca ayat Quran ni syurga, dia tunjuk makan-makan dekat sungai, air mengalir. Itu gambaran pelukis lah. Yang sebenarnya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah tengok mata tu keindahan dia, tak pernah dengar di telinga tu, tak pernah terlintas. Tapi nak buat contoh je lah. Tu pun suka dah kita tengok. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang kafir, yatamatta'una, wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir yatamatta'una, apa makna yatamatta'una? Kalau terjemah darat, seronok-seronok. Seronok-seronok. Seronok apa? Seronok makan minum. Makan apa? Duri, kokak. Minum apa? Nana. Air panas menggelegak. Dia minum macam binatang-binatang ternak. Kalau tengok lembu minum air juga grok-grok bunyi. Lagu tu lah, daga sangat. Daga sangat. Sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. Tak minum daga sangat-sangat, tekam juga minum, panas, pecah habis orang perut. Lepas tu tangkuk balik, minum lagi, pecah pula. Tak mati. La amala lahum fil khuruj. Dalam surah Sejadah tu Allah sebut, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mahu nak keluar dari neraka, u'idu fiha, dimasuk balik dalam neraka. Maksud dia apa? La amala li fil khuruj. Memang tak ada can untuk keluar. Mereka nak keluar, sepak masuk. Mereka lagi, sepak masuk lagi. U'idu fiha. La amala fil khuruj, tak ada can nak keluar. Wala hatta fil maut, nak mati pun tak boleh. Kalau atas dunia dulu, kalau seksual lagu tu, baik mati. Naik pokok tinggi, terjun patah tekak, mati. Selesai masalah. Atas dunia boleh buat lagu tu kan, dosa lah. Mana peduli orang tak ada iman. Selesai masalah, kita terjun Jabatan Pulau Pinang, mati, habis masalah.
Sana duduk dalam api gelak-gelak tu, baik aku mati lagu ni, aku naik tempat tinggi terjun biar patah leher biar mati. Tak mati. Tak ada dah mati. Dalam syurga hidup selama-lamanya, dalam neraka hidup selama-lamanya, tak ada mati dah. Nikmat kan nikmat selamanya, azab kan azab selamanya, tak mati-mati. Sebab mati sudah dimatikan. Perbincangan dan kesimpulan beriman kepada hari kiamat. 1. Orang-orang yang telah mukallaf wajib beriman kepada hari kiamat, yang menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman yang 6 dan juga menjadi sebahagian daripada akidah orang-orang mukmin. Kedua, mempercayai bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup buat selama-lamanya sebagai hayat khalidah, hidup yang kekal, tidak, malah akan berakhir dengan kedatangan hari kiamat nanti. 3. Mempercayai bahawa manusia itu akan dihidupkan semula di negeri akhirat sebagai darul jaza, sebagai negeri untuk balas. Buat baik ke balas baik, buat buruk ke balas buruk, dia panggil darul jaza. Berpindah dari darul amal kepada darul jaza. Atas dunia ni dia panggil darul amal, negeri buat amal. Mati kat kira pindah lah tu, pindah negeri darul jaza, negeri tempat terima balasan pula. Jangan pula dah pergi pindah sana baru nak beramal, sebab sana bukan tempat beramal, sana tempat balas. Nak beramal lah ni. Mempercayai bahawa manusia itu dihidupkan semula di negeri akhirat sebagai darul jaza, berpindah dari darul amal kepada darul jaza untuk menerima balasan amalan yang dikerjakan oleh mereka di dunia ini, sama ada amal kebajikan atau amal kejahatan. 4. Mempercayai pada hari kiamat kelak semua manusia itu akan dibangkit dari kubur mereka. Ajdas, bangkit dari kubur mereka. Dia tak sebut kubur, dia sebut ajdas. Lagu mana ajdas kan? Kalau kubur kan, pada pandangan kita kan ada batu nisan, ada bunga-bunga. Kubur lah tu kan, orang gali. Lepas tu hak mati tak ada kubur lagu mana? Mati jatuh laut, kena buang kat laut, masuk hutan baham kat harimau, masuk perut harimau. Sebab tu dia tak sebut bangkit dari kubur, tapi bangkit dari ajdas. Lalu ada orang lukis nak suruh nampak gambaran. Dia kata dunia kita ni lama je, Nabi Adam sampai kiamat tu berapa generasi, berapa bilion manusia lah, bertindan-tindan lah atas tanah dekat manusia, bertindan-tindan. Hak mati tu lah merata lah, boleh kata menyeluruh lah. Lepas tu ditiup dekat-dekat nak kiamat tu, waktu tu tak ada dah manusia yang beriman. Ni saat terakhir orang beriman, sebagai yang disebut oleh Baba Ismail sepanjang. Saat terakhir orang beriman, mari angin yang sepoi dan harum. Lalu orang-orang beriman tercium bau udara tu, lalu mereka pun mati. Semua hak beriman mati. Tinggallah kafir belaka. Tak ada dah orang yang mengucap la ilaha illallah, tak ada dah. Seorang habuk pun tak ada. Maka waktu itulah ditiup sangkakala, berlakulah kiamat. Kenapa Allah mati orang beriman dulu? Sebab Allah tak bagi orang beriman tengok huru hara kiamat, sebab amat dahsyat. Allah tak bagi tengok. Biar orang kafir je rasa padan dengan dia kafir. Mati semua. Jarak untuk tiup sangkakala kedua disebut 50 tahun.
50 tahun sini ke 50 tahun sana, itu Allahu alam, dia sebut 50 tahun jarak tu. Kemudian ditiup sangkakala kedua. Waktu tu di awalnya Allah sudah tumbuhkan daripada sulbi ajbuz zanab, sulbi yang kita bertaburan atas bumi tu, jadi hidup setelah hujan yang lebat, jadi hidup manusia. Waktu tu diarah ke mahsyar, diarah ke mahsyar untuk berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Situ pula berapa lama tahulah pula. Jauhnya perjalanan. Itulah yang disebutnya. 5, satu lagi. Beriman kepada hari kiamat merupakan perkara utama dalam akidah dan menjadi unsur yang terpenting dalam keimanan, di samping beriman kepada Allah Ta'ala, di mana beriman kepada hari kiamat itu banyak pertaliannya dengan beriman kepada Allah. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Kadang-kadang ayat-ayat tu Allah peringkaskan, dia tak sebut pun 6 tu, dia sebut 2 je. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Padahal banyak lagi, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada, tapi dia tak sebut. Kadang dalam ayat dia sebut 2 tu, nak bagi tahu bahawa beriman pada akhirat ni adalah suatu yang sangat penting. 6. Sambung bulan hadapan. Tengok berita je, berita Florida. Ni pergi Amerika kejap. Biasa pergi Gaza, kita pergi Amerika dulu. Florida, sebuah bandar negeri besar, tepi pantai, tepi teluk Meksiko, telah berlaku ribut ataupun harikan Milton, M-I-L-T-O-N, Milton, pada 8 hari bulan yang lepas. Kelajuan angin ialah 275 km sejam. Itu kelajuan angin. Tuan-tuan boleh bayang, kereta bawa kelajuan tu, kalau dia rempuh agak-agak apa jadi? Itulah kelajuan angin. Lalu kerajaan Florida bagi arahan untuk selamat dari Milton ni, hendaklah rakyat semua keluar cari tempat selamat. 2 pilihan, kalau tetap dalam negeri mati, nak selamat keluar. Maka berduyun-duyunlah keluar orang-orang Florida menuju ke tempat selamat. Berapa tuan-tuan yang keluar? 1 juta orang. 1 juta. Kereta berjujur penuh, macam orang balik Kuala Lumpur, Kota Baru raya Aidilfitri. 1 juta. 1 juta kan? Tak paper sebut 1 juta. Lagu tu lah 1 juta. Sebiji macam dekat Lebanon. Ketika Lebanon diserang, orang Lebanon pergi meninggalkan Lebanon ke Syria. Penuh jalan, kereta penuh, lari. Mu serang Lebanon, aku serang Florida. Allah punya kuasa. Lepas tu reda Milton, mereka pun balik tengok rumah masing-masing, dan tak ada dah, tinggal tapak, tak ada dah. Bandar musnah, hancur. Musnah dia tu teruk lah, macam Gaza musnah tu lah, musnah, ribut 275 km sejam. Lepas tu semalam saya baca lagi analisa Dr. Abdul Kahil, dia sebut selepas peristiwa Milton, buaya-buaya naik ke darat. Dia kata banyak jumlah buaya naik ke darat mencari habitat baru sebab habitat dia musnah. Begitu juga ular-ular sawah, begitu juga tebuan. Lepas tu virus tu bila kena melekat dekat badan hak luka, dia makan habis daging virus. Lepas tu berlaku bunuh diri. Ramai yang bunuh diri kerana mereka tak suka lagi untuk hidup, walaupun kerajaan bagi insurans nyawa, insurans tu, insurans ni, kebajikan tu, kebajikan ni, mereka pilih untuk mati. Kata doktor, inilah keindahan Islam. Islam dekat Gaza tu, setahu mana punya azab dia, tak ada pilih untuk bunuh diri, tapi mereka boleh sebut lagi Alhamdulillah. Itulah beza Islam dengan bukan Islam, dia kata.
Itu Florida. Allah menunjukkan kekuasaan dia kepada orang yang sombong, mau ingat mau boleh buat belaka dekat orang. Ada lagi kuasa yang lebih agung yang hebat, iaitu Allah Ta'ala. Boleh ambil pelajaran dari peristiwa itu bagi mereka yang mahu ambil pelajaran. Dari Gaza pula, tuan-tuan, 7 hari bulan hari itu, Abu Ubaidah buat ucapan. Dia menyeru ulama sedunia supaya tingkatkan seruan jihad kepada umat. Dan yang kedua, Abu Ubaidah kata tingkatkan serangan cyber kepada musuh. Boleh godam sistem, godam. Boleh godam Iron Dome, godam. Itu saya rasa tuju dekat pejuang-pejuang Morocco ataupun Algeria yang memang profesional dalam bidang itu. Itulah cerita dari Florida ke Gaza dan ke Lebanon. 8 berapa dah tu? 18 minit malam. Sehingga jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijal khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin. Allahumma saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum wa taqabbal syuhadahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.